Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita masih lagi meneruskan sesi PDPR kita. Jadi, cikgu harapkan semua murid dapat mengikuti sesi PDPR ini dengan baik dan sepenuhnya. Bagi subjek matematik, pada minggu ini dan minggu seterusnya, kita akan fokus kepada penyelesaian masalah harian rutin. Jadi, cikgu harapkan semua murid dapat menguasai kemahiran ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan matematik kita pada hari ini dengan melihat kepada topik 7, iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini, kita akan melihat kepada 7.1 penyelesaian masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Bagi standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 7.1 yaitu menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Manakala bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 masalah harian rutin melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair dengan pelbagai strategi dengan betul. Jadi sekiranya murid dapat menyelesaikan 2 daripada 3 masalah harian yang akan diberikan sebagai latihan dengan menggunakan pelbagai strategi, maka murid akan mencapai tahap pencapaian 5. Jadi sebenarnya kemahiran ini telah kita pelajari pada pembelajaran yang lepas. Tetapi kita akan ulang atau lihat semula agar murid-murid betul dapat menguasai kemahiran ini dengan sebaik yang mungkin bagi mencapai TP5. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada contoh masalah harian rutin yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini kita masih lagi menggunakan 6 langkah penyelesaian masalah harian yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi, kita akan mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu membaca soalan sekurang-kurangnya 2 kali. Jadi, kita akan baca buat kali pertama secara seimbas lalu dulu. Rajah di bawah menunjukkan meter kelajuan kereta Ayah Sani sepanjang perjalanannya dari Sematan ke Serian, Sarawak. Ayah Sani mengambil masa 3.5 jam untuk tiba ke destinasi itu. Hitung jarak dalam kilometer yang dilaluinya dari Sematan ke Serian, Sarawak. Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua. Sambil kita baca, kita akan menggaris dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan membaca bermula dengan ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama adalah bermula dari sini sehingga ke titik noktah ini. Jadi kita akan lihat adakah terdapat maklumat penting bagi ayat pertama. Rajah di bawah menunjukkan meter kelajuan kereta Ayah Sani sepanjang perjalanannya dari Sematan ke Serian, Sarawak. Jadi, di sini maklumat penting yang perlu kita lihat adalah meter kelajuan bagi perjalanan Ayah Sani dari Sematan ke Serian. Jadi di sini seperti yang dapat dilihat, ini adalah meter kelajuan kereta Ayah Sani. Jadi bagaimana kita hendak membaca meter ini? Bagaimana kita hendak membaca meter kelajuan pada kereta? Jadi langkah pertama kita kena faham dulu
apa unit yang digunakan. Seperti yang murid-murid dapat lihat di sini, unit yang digunakan adalah km per J. Apa maksud km per J? km, garis ini kita panggil per, pecahan, masih ingat pecahan, km per J. Apa maksud km per J? Km ini apa maksud? Km ini maksudnya kilometer. Dan J ini maksudnya jam. Jadi kita sebut secara penuh km per J ini sebagai kilometer per jam. Itu sebenarnya ayat penuh dia. Kilometer per jam. Jadi apa sebenarnya maksud kilometer per jam? Apa maksud kilometer per jam? Kilometer per jam bermaksud jarak yang dilalui dalam unit kilometer dalam tempoh 1 jam. Jadi berapa jarak yang boleh dilalui berdasarkan meter yang diberi, berapa jarak yang boleh dilalui dalam masa 1 jam. Jadi kita dapat lihat bagi bacaan meter kereta, meter kelajuan kereta Ayah Sani ini, Ayah Sani ini dapat melalui bagi 1 jam 80 kilometer. Jadi ini jarak dan tempoh perjalanan yang diambil oleh Ayah Sani bagi 8 kilometer. Maksudnya 1 jam dia boleh melalui jarak sebanyak 80 kilometer. Itu maksudnya bacaan meter kelajuan kereta Ayah Sani ini. Sekiranya jarum meter ini ditunjuk pada 90, maksudnya dalam masa 1 jam dia boleh melalui jarak sepanjang sejauh 90 km. Tapi bacaan meter ini menunjuk pada 80. Jadi maksudnya dalam masa 1 jam sejauh 80 km perjalanan yang boleh dilalui oleh Ayah Sani. Sekarang kita lihat kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua bermula dari sini sehingga ke titik noktah ini. Jadi kita lihat adakah terdapat isi penting atau maklumat penting. Ayah Sani mengambil masa 3,5 jam untuk tiba ke destinasi itu. Destinasi itu maksudnya apa? Maksudnya Serian. Tadi Ayah Sani bergerak dari Sematan hendak pergi ke Serian. Jadi sekarang Ayah Sani dia mengambil masa tempoh perjalanan dia untuk sampai ke Serian itu dia mengambil masa 3,5 jam. Jadi 3,5 jam dia ada kata berapa jarak yang dilalui? Tidak ada. Okey, sekarang kita akan lihat kepada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir selalunya kehendak soalan. Jadi sekarang kita akan gariskan kehendak soalan. Ayat untuk kehendak soalan bermula dari sini sehingga titik noktah ini. Jadi kita lihat apa maklumat penting atau kehendak soalan. Jadi soalan minta hitung jarak dalam kilometer yang dilaluinya dari Sematan ke Serian. Jadi soalan minta kita cari berapa kilometer yang dilalui oleh Ayah Sani. Jadi sebenarnya dia mengambil masa 3,5 jam. 3,5 jam, jadi berapa jarak yang dilalui oleh Ayah Sani untuk sampai ke Serian. Jadi sebenarnya kita menggunakan konsep kadaran kerana kita membandingkan dua maklumat yang sama. Jam dengan jam, kilometer dengan kilometer. Jadi di sini murid kena faham 1 jam bersamaan dengan 80 km ini tadi kita dapat daripada bacaan meter, iaitu menunjukkan bahawa Ayah Sani dalam masa 1 jam dia dapat melalui jarak sejauh 80 km. Jadi sekarang dia nak pergi ke Serian. Jadi masa yang diambil adalah 3,5 jam. Jadi berapa jarak sebenarnya yang dilalui oleh Ayah Sani?
Jadi sekarang kehendak soalan telah kita gariskan dan sekarang kita akan tentukan operasi dan langkah kerja. Jadi, apabila menggunakan konsep kadaran, banyak strategi atau cara yang boleh kita gunakan dan salah satunya adalah menggunakan gambar rajah. Jadi di sini diberi tadi 1 jam bersamaan dengan 80 km. 1 jam dia boleh melalui jarak sejauh 80 km. Jadi kalau 3.5 jam berapa kilometer? Jadi kita akan guna balik maklumat 1 jam ini, kita tambah lagi. Jam yang kedua, 1 jam, iaitu 80 km juga. Jadi sekarang baru 2 jam. Baru 2 jam. Kita nak cari 3.5 jam. Jadi kita tambah lagi 1 jam. 1 jam bersamaan dengan 80 km. Jadi sekarang ada 3 jam. Adakah sudah sampai 3.5 jam? Belum. Sekarang baru 3 jam. Jadi kita tambah lagi 1 jam bersamaan dengan 80 km. Baiklah, sekarang ada berapa jam? Ada 4 jam. 1 tambah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kita bukan nak cari 4 jam. Kita nak cari 3.5 jam. Maksudnya, jam yang keempat ini kita kena bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Kerana apabila 1 dibahagi 2, kita akan dapat 0.5. Jadi, kalau sini dibahagi kepada 2, maka 80 km ini pun kena bahagi 2. Jadi, kalau 1 ini bahagi 2 tadi, kita akan dapat 0.5, 0.5. Sekiranya murid-murid tak yakin, murid-murid boleh semak. 0.5 tambah 0.5. Kita akan dapat balik berapa? 0.5 tambah 0.5. Kita akan dapat balik titik perpuluhan, jangan lupa 1. Jadi kita akan dapat balik 1.0 bersamaan dengan 1. Kita akan dapat balik 1 jam. Jadi 0.5 adalah setengah daripada 0.5 jam adalah setengah daripada 1 jam. Sekarang 80 km kalau dibahagi 2, kita akan dapat 40 km. Jadi kita boleh semak balik, adakah betul? 40 tambah 40, kita akan dapat balik 80. Baiklah, sekarang bagaimana kita nak dapatkan 3.5 jam? Jadi, maklumat mana yang kita ambil? Kita akan ambil yang ini 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dan kita akan ambil ini 1, 0.5. Jadi, 3 jam tambah 0.5 akan dapat 3.5 jam. Jadi, jarak yang kita ambil mana satu? Kita akan ambil yang ini, yang ini, yang ini, kemudian yang ini. Jadi, sekarang, yang jam ini kita tak perlu tambah kerana kita memang nak cari 3.5 jam. Sekarang kita nak cari jarak. Jadi, kita kena cari jarak. Jadi, kita akan menggunakan operasi tambah. Jadi, 80. Kita tambah sekaligus. 80 tambah 40. Jadi, kita akan tambah ke semua. 80 tambah 80 tambah 80 tambah 40. Jadi, kita tambah sekaligus. Jadi, bersamaan dengan 280. Dan jangan lupa unitnya. Apa unitnya? Unitnya adalah kilometer kerana kita tadi mencari jarak dalam kilometer. Jadi sekarang kita sudah menentukan operasi, kita sudah tunjukkan langkah kerja. Jadi sekarang adalah kita nak menyemak jawapan logik atau
tidak. Jadi macam mana kita nak semak jawapan yang kamu dapat ni logik atau tidak? Logik atau tidak? Betul atau tidak? Sebenarnya kamu menyemak jawapan, kita bukannya nak tahu jawapan itu 100% betul atau tidak. Kerana kita memang tidak tahu kecuali ada orang lain semak untuk kita. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita menyemak untuk pastikan yang jawapan kita itu keberangkaliannya, besar kemungkinannya betul atau tidak. Kalau tak logik, maksudnya jawapan itu kemungkinannya adalah salah. Jadi kalau jawapan itu logik, kemungkinan besar jawapan kamu adalah betul. Jadi macam mana kita nak semak jawapan yang kita dapat tu logik atau tidak? Bagi soalan ini, kita tengok balik kepada perbandingan yang kamu buat ini. Jadi di sini 1 jam Ayah Sani boleh lalui jarak sejauh 80 km. Kalau 3.5 jam, maksudnya semakin lama kan? Jadi jawapan kamu sepatutnya lebih besar daripada 80 km. Jadi jawapan yang kamu dapat ini lebih besar, iaitu 280 km. Jadi jawapan kamu logik. Kenapa logik? Kerana masa yang diambil lebih lama daripada 1 jam. Jadi jarak dia pun mesti lebih jauh daripada 80 km. Jadi logiklah jawapan kamu. Jadi kita telah semak jawapan. Jadi jawapannya adalah 280 km. Jadi pastikan unit mesti ditulis pada jawapan terakhir. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada contoh masalah harian rutin yang kedua. Jadi, kita akan mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu membaca soalan sekurang-kurangnya 2 kali. Rajah di atas menunjukkan kedudukan 3 bandar di sebatang jalan yang lurus. Mei Mei bertolak dari bandar P pada pukul 10 pagi. Dia memandu dengan kelajuan yang sama, iaitu 80 km sejam. Pada pukul berapakah Mei Mei akan tiba di bandar R? Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua. Buat kali kedua ini kita baca sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Baik, kita baca bermula dari ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama bermula dari sini sehingga titik noktah ini. Rajah di atas menunjukkan kedudukan 3 bandar di sebatang jalan yang lurus. Jadi ayat ini tiada maklumat penting. Dia hanya menyatakan bahawa kedudukan bandar ini adalah berada di jalan yang lurus. Terusnya ayat yang kedua. Mei Mei bertolak dari bandar P pada pukul 10 pagi sehingga sini. Jadi apakah isi pentingnya? Jadi Mei Mei bertolak dari bandar P pada pukul 10 pagi. Jadi isi pentingnya Mei Mei bertolak bermula pukul 10 pagi. Apa maksud bertolak? Maksudnya dia mulakan perjalanannya dari bandar P pada pukul 10 pagi. Maksudnya dia mula bergerak, mula berjalan pada pukul 10 pagi. Maksudnya dia mula memandu keretanya pada pukul 10 pagi. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua bermula dari sini sehingga titik noktah ini. Dia memandu dengan kelajuan yang sama, iaitu 80 km sejam. Jadi maksudnya apa? Seperti yang kita telah pelajari pada contoh yang pertama tadi, 80 km sejam maksudnya 1 jam dia boleh melalui jarak sejauh 80 km. Dalam tempoh 1 jam, dia boleh pergi sejauh 80 km. Jadi sekarang kita akan lihat kepada ayat terakhir. Ayat terakhir selalunya kehendak soalan. Jadi sekarang kita akan gariskan kehendak soalan dan keluarkan apakah kehendak soalan.
Jadi ayat untuk kehendak soalan bermula dari sini sehingga tanda soal ini. Jadi soalan minta pada pukul berapakah Mei Mei akan tiba di bandar R. Jadi sekarang kita kena cari Mei Mei tiba di bandar R pada pukul berapa. Maksudnya dia sampai di bandar R pada pukul berapa. Jadi kita telah mengeluarkan maklumat penting dan kehendak soalan. Sekarang kita akan menentukan operasi dan menunjukkan langkah kerja. Jadi bagi soalan ini, apa yang perlu kamu buat terlebih dahulu? Jadi kamu perlu cari berapakah jarak yang dilalui oleh Mei Mei dari bandar P hingga ke bandar R. Kerana itu saja maklumat yang diberikan pada gambar rajah ini. Okey, diberikan maklumat P ke Q adalah 100 km dan Q ke R adalah 60 km. Jadi sebenarnya kita boleh cari berapakah jarak di sepanjang perjalanan P ke R. Jadi kita kena cari jarak P ke R berapa kilometer. Jadi macam mana nak cari? Ya, betul. Kita menggunakan operasi tambah, iaitu 100 km tambah 60 km. Jadi, jaraknya adalah 160 km. Maksudnya, jarak dari bandar P ke bandar R adalah sejauh 160 km. Baiklah, sekarang kita sudah ada maklumat jarak dari P ke R, kita sudah ada. Sekarang kita kena cari apa? Kita kena cari berapa tempoh perjalanan dari P ke R yang diambil oleh Mei Mei. Jadi macam mana kita nak cari tempoh perjalanan? Kita menggunakan maklumat yang ini. 1 jam bersamaan dengan 80 km. Jadi, kalau 160 km yang perlu dilalui oleh Mei Mei, jadi berapa lama masa yang diambil? Jadi, kita bandingkan 1 jam bersamaan dengan 80 km. Jadi, kalau 160 km bersamaan dengan berapa jam? Boleh faham kan, murid-murid? Jadi, di sini kita menggunakan konsep kadaran, iaitu bandingan antara dua maklumat yang sama, iaitu jam dengan jam, kilometer dengan kilometer. Jadi, bagi masalah harian yang kedua ini, kita akan menggunakan strategi yang lain. Strateginya adalah kita akan menggunakan konsep darab, operasi darab, iaitu seperti ini. 80 km darab dengan apa untuk dapatkan 160 km? 80 km untuk menjadi 160 km kena darab berapa? Darab dengan 2 kan? 80 darab 2 kita akan dapat 160 km. Kenapa kita boleh gunakan konsep seperti ini? Kerana kita menggunakan perbandingan yang sama. 1 jam bersamaan 80 km. Jadi berapa jam bersamaan dengan 160 km? Jadi kita boleh jadikan 80 km ini supaya dia sama nilai dengan 160. Jadi 80 darab dengan 2 kita akan dapat 160. Jadi kalau sini darab 2, maka sebelah ini pun kita mesti darab 2, mesti ikut. Kalau sebelah sini darab 2, sini pun darab dengan 2. Jadi 1 jam darab dengan 2, maka kita akan dapat berapa jam? Kita akan dapat 2 jam. Maksudnya di sini 1 jam bersamaan dengan 80 km. Jadi 2 jam bersamaan dengan 160 km. Maksudnya Mei Mei mengambil masa selama 2 jam untuk dia memandu dari P ke R. Jadi sekarang kita lihat
Meme tadi bertolak pada pukul 10 pagi, 10 AM. Cikgu terus tukarkan menjadi sistem 24 jam. 10, minta maaf, cikgu terus tukarkan unit pagi itu pagi kepada AM. Jadi 10 AM. Kemudian berapa lama masa yang diambil dari P ke R untuk Meme memandu dari P ke R? Dia mengambil masa selama 2 jam. Jadi sekarang kita nak cari pukul berapakah dia tiba di bandar R. Jadi pukul berapa dia tiba di bandar R. Jadi kalau sebelum ini kita selalu menggunakan orang-orang untuk menambah melibatkan masa. Jadi hari ini cikgu akan menggunakan garis masa. Jadi macam mana menggunakan garis masa? Kita akan buat satu garisan masa seperti ini. Dan tadi Meme bertolak pada pukul 10 AM. Jadi dari pukul 10 AM kita nak mendapatkan 2 jam. Jadi kita mesti mula dengan 1 jam. Jadi ini masa bertolak. Jadi 1 jam selepas 10 AM adalah 11 AM. Maksudnya dari pukul 10 pergi 11 adalah 1 jam. Baru 1 jam. Tadi Meme mengambil masa 2 jam. Jadi kita kena tambah lagi 1 jam. Kita kena tambah lagi 1 jam. Jadi selepas 1 jam pukul 11 adalah 12 tengah hari. Jadi di sini jumlah tempoh yang ada adalah 2 jam. 1 jam tambah 1 jam kita dapat 2 jam. Jadi pukul berapakah masa tiba untuk Meme di bandar R? Jadi masa tibanya adalah 12 tengah hari. Bolehkah kita tambah lagi 1 jam? Tak boleh kerana kalau tambah lagi 1 jam maksudnya dia dah bukan berhenti di R, bukan berhenti di bandar R. Sekarang Meme kita kena cari pukul berapa dia tiba di bandar R. Jadi tempoh masa yang diambil tadi adalah 2 jam. Jadi cukuplah kita mencari tempohnya 2 jam sahaja. Jadi dari pukul 10 hingga 11 1 jam. Dari 11 hingga 12 1 jam. Jadi cukup 2 jam. Jadi macam mana kita nak semak? Betul ke tidak masa tibanya adalah pukul 12 tengah hari? Macam mana kita nak semak? Kita boleh mencongak. Macam mana nak mencongak? Jadi pukul 10 tambah 2. 10 tambah 2 jam. Kita akan dapat 12. Jadi dia akan sampai di bandar R kira-kira pukul 12 tengah hari. Jadi logiklah jawapan yang diberikan. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada semak jawapan. Jadi logik jawapan yang diberikan iaitu pukul 12 tengah hari. Baiklah murid-murid, di sini kenapa cikgu menunjukkan pelbagai strategi kepada kamu agar kamu boleh memilih strategi yang sesuai. Tak semestinya matematik ini hanya satu cara sahaja yang kita boleh gunakan. Matematik kita boleh guna pelbagai cara, pelbagai strategi asalkan konsep yang kamu guna adalah betul. Maksudnya konsep di sini, contohnya cikgu bagi di sini tadi. Secara konsepnya, sekiranya kita ingin mencari masa tiba, masa seseorang itu sampai, jadi kita kena menggunakan konsep tambah. Maksudnya, tempoh yang kamu guna itu, kamu kena tambah dengan masa bertolak. Jadi, kamu akan dapat masa tiba iaitu 12 tengah hari. Jadi, kalau tambah, maka anak panahnya akan pergi ke kanan. Okey, anak panah sepatutnya ke kanan seperti ini. Jadi, dari pukul 10 akan pergi pukul 11, 11 akan pergi ke pukul 12 tengah hari. Jadi murid-murid boleh menggunakan strategi masing-masing, cara masing-masing, tak semestinya guna apa yang cikgu tunjukkan. Asalkan konsep kamu betul, sekiranya konsep betul, maka jawapan kamu pun akan betul.
Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk murid-murid mencuba. Apa yang murid perlu buat? Murid perlu menjawab 3 soalan latihan di dalam buku teks matematik muka surat 132. Murid perlu menjawab soalan F, G, dan H. F, G, dan H. Jadi, seperti biasa, tolong salin soalan dengan kemas. Cikgu tak nak tulisan macam cakar ayam. Dan tolong tunjukkan langkah kerja dengan kemas. Setelah siap, tolong ambil gambar dengan jelas. Tolong jangan ambil gambar kurang jelas kerana nanti cikgu susah nak semak. Bila cikgu susah nak semak, cikgu terpaksa minta kamu ambil semula gambar. Jadi sudah banyak kali kerja. Jadi cikgu tak nak menyusahkan kamu. Jadi tolong apabila ambil gambar, terus ambil dengan jelas dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp peribadi untuk disemak. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ingat, mulai minggu ini dan sebenarnya bermula pada minggu lepas, kita telah fokus kepada penyelesaian masalah harian. Jadi mulai minggu lepas sehingga minggu seterusnya, fokus kita adalah penyelesaian masalah, iaitu bagi TP4 dan TP5. Jadi pastikan murid-murid dapat mencapai TP4 dan TP5. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.